Ya, Ridwan. Kalau sekarang ni, zaman sekarang ni Ridwan, emas tu selalu dan juga sinonim dikaitkan dengan perhiasan diri. Jadi perhiasan tu selalu kita gunakan gelang lah, emas tu gelang, rantai, subang, gelang kaki. Tapi pada zaman dahulu, emas ini boleh digunakan di fabrik ataupun di kain menggunakan salah satu jenis ataupun seni yang dinamakan telepuk. Saya bersama dengan seorang tetamu saya iaitu pendemo di Kampung Budaya ini, Encik Muhammad Azwarid Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita boleh lihat ya, yang tengah digayakan ini sebenarnya emas ya. Ini kalau nak jalan ni kena jaga betul-betul ni sebab emas. Mungkin boleh terangkan terlebih dahulu mengenai sejarah seni telepuk ini. Baik, sejarah seni telepuk ni kita percaya dia dibawa masuk ke tanah Melayu oleh pedagang Bugis daripada Sulawesi. Tapi kesenian tu berkembang di tanah Melayu lah. Oh, okey. Maksudnya di negeri-negeri di tanah Melayu ini kita mengaplikasikan teknik ni sebelum dijumpai benang emas untuk ditenun. Oh, So okey. bila dah jumpa benang emas tu, teknik tu lebih senang, lebih mudah, banyak boleh buat productionnya. Jadi hok ni tinggal. Oh. Tapi kesenian ni tetap masih dikekalkan di istana. Masih ke kali Maksudnya kesenian ni adalah kesenian diraja. Okey. Dan kesenian ni pernah pupus. Pernah pupus? Pernah pupus dan dihidupkan kembali tahun 2016, 2017. Okey. Jadi kalau kita boleh lihat di hadapan ni, mungkin boleh terangkan juga sebenarnya simbolik seni telepuk ini bagaimana? Bila kita buat seni telepuk ni kita faham dan kita tahu bahawa sebenarnya dulu di tanah Melayu ini sangat kaya dengan emas. Ya, Sebab itu kita digelar semenanjung emas, Golden Sesonis, kan? Jadi emas ni bukan saja untuk perhiasan diri macam Ika cakap tadi. Jadi semua benda orang Melayu ni nak letak emas. Semua benda. Semua benda. Kalau kain pakaiannya dengan suratnya ada hiasan emas, dengan Al-Qurannya ada hiasan emas. Itu semua emas tulis. Betapa kayanya sebenarnya negara bertuah kita ini, tanah kita ini penuh dengan emas. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk kita nak meletakkan emas tu di kain dan juga boleh diperagakan. Jadi kita nak tahu juga apa sebenarnya bahan-bahan ataupun peralatan yang digunakan untuk membuat seni telepuk. Okey, yang pertamanya kita mesti ada blok dah lah. Ini bloknya. Blok ataupun sarang, dia panggil sarang telepuk. Ini namanya sarang. Sarang telepuk yang kita ukir sendiri. Ini ukir sendiri. Ya, daripada kayu jelutong, angsana, kayu nangka. Kita ukir sendiri motif-motif yang kita nak tu. Okey. Kemudian ini sarang dia, bila dah ada sarang, kita memerlukan pelekat lah. Ini pelekat. Gam. Gam. Pada masa sekarang ni kita guna gam Arab lah, Arabic gam. Gam bukan sebarang gam. Jangan pula pergi kedai beli gam lain. Inilah gam Arabik. Ya, Arabic gam. Tapi kalau zaman dulu, orang kita pakai getah pokok gajus. Getah pokok gajus. Ataupun pakai susu yang diproses, susu lembu. Ataupun lemak pada belulang lembu, pada kulit lembu tu dikikis dan diproses untuk jadi pelekat. Zaman dululah. Tapi sekarang kita dah senang dapatkan Arabic gam ni dan lebih kuat. Dia lebih kuat sebenarnya. Oh, so ini kita lebih pakai kuat. Arabic gam. Okey. Kemudian yang ketiganya adalah kertas emas lah. Tu kertas emasnya. Kertas emas ni adalah emas tulen lah. Ni, ini emas tulen 24 karat gold. 24 karat. Kita jalan-jalan kalau guna selendang ke guna tanjak ke, berjalan-jalan dengan 24 karat. Boleh kita pegang. Oh, saya dia bukan boleh pegang gitu-gitu ya. Dia sangat nipis kan. Jadi kalau dulu orang panggil kertas layang, perada terbang, dan sebenarnya kalau nak ikutkan kesenian telepuk ni kita tak boleh buat open space. Mana tengok kalau kita boleh tengok sikit, kita nak tengok ya 24 karat ni ya. Tu emas dia. Ni, ini yang kita akan telepuk. Berterbangan emas. Emas. Okey, selain daripada itu apa lagi bahan yang diperlukan? So yang lain tak adalah kemudian inilah brush. Kalau kita dah siap telepuk, bila dah kering, baru kita sapu. Okey. Baru dia keluar dia punya motif bunga tu. Boleh tak tunjukkan cara-cara daripada awalnya bagaimana kita buat cara telepuk daripada ni? awalnya kita mestilah pelekat ni kita ratakan di atas lengan. Ni gam Arabik tadi Arabic gam tadi. Kenapa letak dekat tangan? Sebab kita nak keanjalan daging tu supaya bila kita ambil gam tu dengan sarang tu gam dia tu rata di atas permukaan. Maknanya tak ada yang tinggi, yang rendah, jadi dia rata cantik lah.
Jadi teknik dia kita letak dekat ni supaya dia rata. Kalau letak di permukaan tu ada permukaan tak sekata. Yang kemudian yang keduanya faktornya adalah sebab kita nakkan suhu badan. Body heat tu. Gam ni kalau panas dia cair. Kalau sejuk dia beku. Betul. So nak kekalkan suhu tu kena guna badan kita lah. Itu logik di sebaliknya juga ya. Kita guna dan juga lekatkan dekat sini. Okey, bila dah sapu-sapu. Bila dah sapu rata, kita ambil blok dia. Okey. So kita ambil lah gam dia tu. Bila kita dah pastikan dia betul rata tu, kena teliti pastikan semua permukaan tu kena dengan gam. Barulah kita letak di atas kain. Kita letak dulu sarang yang dah ada gam tadi tu di fabrik yang kita nak tu, letak tu dulu. Ingatkan pada asalnya kita letak kertas tu pong sekali, terlepuk macam tu. Tidak ya. So, kita buka pelan-pelan. Okey, buka perlahan. Barulah kita tampalkan kertas emas tu di atas gam itu. Okey. So yang ni juga yang orang kata asal nama telepuk tu dia tepuk-tepuk emas tu. Asal nama telepuk tu sebab dia tepuk-tepuk. Kita kena pok-pok dia sikit. Alah, manja-manja. Manja-manja lah. Dia pok-pok je. Dia tak boleh pukul garas. Dia pok-pok je. So kita biar dia kering, bila dah kering baru kita sapulah. Kita keluarkan yang mana bahagian yang kita tak nak tu. Ini pentingnya gam itu disapu rata. Kalau tak nanti corak tu dia tak cantik lah. Jadi inilah dia. Okey. Unik keseniannya. Ini memang sangat unik. Mungkin boleh kita ceritakan juga sebenarnya siapa yang boleh menggayakan telepuk. Sebenarnya dia ni pakaian bangsawan lah. Pakaian diraja untuk kerabat dan juga orang-orang yang kasta dia tinggi lah. So kalau macam rakyat biasa, kalau nak masuk istana tak boleh pakai telepuk. Kalau rakyat biasa nak masuk istana tak boleh pakai telepuk. Tak boleh pakai. Melainkan dia adalah barang kurniaan diraja. Boleh. Jadi memang ia menunjukkan darjat jugalah pada zaman dahulu kala. Jadi semakin banyak ditelepuk kat situ kita tahulah pangkatnya bagaimana sebenarnya. Kalau lagi lebat tu. Kalau lagi lebat tu memang lagi masuklah sebenarnya ya. Okey, macam mana sebenarnya apa di antara usaha untuk memelihara dan juga memelihara seni warisan kita ni? Kita berterima kasih sebenarnya kepada tokoh kraf negara 2022, Encik Nur Haiza Nordin. Dia yang menghidupkan kembali seni telepuk ni. Kemudian dibantu oleh Yayasan Hasanah sekarang ni untuk mengembangkan kesenian ni. Yayasan Hasanah sudah menghasilkan buku, sudah buat bengkel untuk mencari pewaris membuat telepuk. Jadi seni warisan sebegini perlu kita jaga, perlu kita pelihara agar kita tak lupa. Sebab inilah sebenarnya yang betul-betul menunjukkan bahawa negara kita ni, tanah kita ni kaya dengan emas. Bukan sahaja kaya budi bahasa tapi kaya dengan emas. Terima kasih saya nak ucapkan kepada tetamu saya pada hari ini, Encik Muhammad Azwari Ahmad, Pendemo Kampung Budaya, kerana sudi berkongsi mengenai seni warisan telepuk ini. Dan juga rakan saya di sebelah tadi bertanjak tadi, tanjak tu pun ada motif-motif tu sebenarnya, motif-motif telepuk tu tadi. Okey, selepas ini kita nak bersama dengan rakan. Nampak handsome Ridwan di sebelah. Okeylah. Kita nak bersama dengan rakan kita, Syairul Islam. Ni dia pun nak bawa kita jalan-jalan lagi ni di Terengganu ni. Naik kapal kita nak pergi naik kapal bersama dengan Syai. Silakan Syai. Silakan Syai.